الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم بذلك الذنوب ويكفر عنهم السيئات ويرفع لهم الدرجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع العطايا وجزيل الهبات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Kaum muslimin yang berbahagia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap masa, dalam semua aktiviti kehidupan, siang dan malam, dengan benar-benar melaksanakan arahan Allah, serta dalam masa yang sama menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sentiasa memberi rahmat dan hidayatnya kepada kita, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Kaum muslimin yang berbahagia, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk membuat persiapan melaksanakan ibadat korban yang bermula pada hari Ahad ini. Sejarah dan peristiwa ibadat korban sudah diperkatakan sejak sekian lamanya, sebenarnya telah memberi sesuatu motivasi kepada masyarakat Islam supaya menyahut tuntutan melaksanakan ibadat korban. Wujudnya badan-badan yang mengurus korban dan ejen-ejen tersebut menjadi suatu persaingan yang sihat agar ibadat korban dilaksanakan bukan hanya dalam negara, malah di luar negara, seperti di Kemboja, Vietnam, Palestin, India dan lain-lain. Adalah diharapkan semangat menguruskan korban bertunjangkan keikhlasan kepada Allah semata-mata dan bukan hanya keuntungan dan peluang untuk menjadi kaya raya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal haram." Yang bermaksud, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli apa yang ia kumpulkan, apakah dari sumber yang halal atau haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kaum muslimin yang berbahagia, di kesempatan kehadiran hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik yang akan datang, berilah sedikit renungan kepada diri sendiri agar mengambil kesempatan dan peluang untuk menyertai ibadat korban walaupun hanya satu bahagian. Mungkin pada kali ini ada orang yang terdesak hidup dalam kekurangan, tetapi rancangkanlah kesempatan untuk tahun hadapan bermula dari masa sekarang. Marilah kita bermuhasabah bahawa beberapa banyak kita berjaya mengatur diri kita dan mengurus masa, harta dengan baik hanya semata-mata untuk mendapatkan habuan dunia, seperti membeli televisyen, personal komputer, telefon bimbit dan lain-lain lagi, jenama-jenama yang harganya lebih dari sebahagian harga lembu untuk dikorbankan. Malah perbelanjaan membeli rokok khasnya kepada bagi yang merokok, satu bulan ada yang melebihi harga 2 bahagian lembu korban, tetapi tidak pandai mengambil kesempatan untuk melaksanakan ibadat korban. Maka sebagai kesimpulan ialah orang yang tidak merancang dengan baik untuk mengadakan ibadat korban dalam hal keadaan ia mampu mengadakan korban, berarti ia telah merugikan dirinya sendiri, dalam arti kata kurang mendapat pahala dari segi ibadat korban. Tetapi tidaklah kita mengatakan ia berdosa kalau tidak mengadakan korban, kerana hukumnya sunat muakkad. Kaum muslimin yang berbahagia, apabila kita berjaya mengadakan ibadat korban, berarti jaminan keampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cukup besar, kerana dikatakan Allah mengampunkan dosa orang yang melaksanakan ibadat korban itu
sebelum darah binatang sembelihan itu tumpah ke bumi. Maka inilah peluang, kesempatan dan ruang yang cukup besar kepada pihak masjid untuk bukan sahaja menguruskan kumpulan orang yang menyertai korban, tetapi masjid-masjid besar dengan dana-dana yang besar, kalau dihimpun kutipan wang mengikut mingguan dan dalam bulanan, boleh mencapai hingga RM1,000 atau lebih RM10,000, bergantung kepada keadaan suasana persekitaran. Maka mengapakah tidak mampu pihak masjid sendiri yang mengutip tahunannya mencecah lebih RM100,000 membuka ladang ternak lembu kerbau bagi kemudahan masyarakat qaryah untuk berjual beli lembu yang diurus tadbir oleh pihak masjid, atau menubuhkan koperasi. Maka inilah yang patut berlaku pada masjid-masjid besar yang berpendapatan tinggi, yang dikelilingi oleh mereka yang bergelar jutawan dan hartawan. Maka tidak mustahil projek lembu korban akan menjadi dana masjid dan sebagainya yang boleh menguntungkan dan menggerak kepada seluruh aktiviti pembangunan dan pendidikan dan lain-lain lagi. Janganlah kita menjadi seperti yang ada pada hari ini. Sebagai contoh, kaum Melayu Islam ramai menjadi petani, tetapi kilang beras dan mesin padi banyak dimonopoli oleh kaum-kaum lain yang bukan Islam. Peladang getah dan sawit, tetapi kilang-kilang dimonopoli oleh kaum lain yang bukan Islam, yang bijak mengurus. Peralatan sekolah seperti buku teks dan pensil dan lain-lain, jutaan umat Islam sebagai pengguna, namun pengeluar pembekal kilang masih lagi dimiliki oleh orang bukan Islam. Jutaan penumpang kapal terbang yang terdiri dari para jemaah haji dan umrah pada setiap tahun dan bulan, tetapi syarikat penerbangan dan kapal terbang masih belum dikuasai oleh umat Islam sepenuhnya. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam era zaman dunia menjadi semakin pantas, perjalanan masa semakin singkat, marilah kita sebagai umat Islam menyahut cabaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda telah bersabda kepada Umar bin Al-As, "Ni'mal malus salih lil mar'is salih," yang bermaksud sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasannya ialah ketika wang yang dipegang atau ditadbir urus oleh orang-orang soleh, maka pusingannya juga akan ke tempat yang baik seperti tempat ibadat. Sekurang-kurangnya 2,5% akan diberikan kepada para penerima zakat. Mereka juga akan memberikan wang mereka kepada berbagai kepentingan masyarakat Islam. Jadi semakin tinggi iman orang kaya, maka semakin banyak manfaat dan kelebihan akan dinikmati oleh masyarakat Islam yang ada di sekeliling mereka. Dan sebaliknya pula akan berlaku kalau wang yang banyak itu berada di tangan orang yang jahat dan orang yang fasik, maka ia akan beredar di tempat-tempat maksiat, membina tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat hiburan yang melalaikan, dan tidak mustahil wang tersebut terlepas ke tangan musuh-musuh Islam dan kepada kepentingan musuh-musuh Islam. Oleh kerana itu, marilah kita merancang dengan baik untuk masa hadapan umat Islam dalam negara kita, agar kita boleh berdaya saing secara yang sihat demi generasi kita yang akan datang. Lihatlah perkembangan semasa mutaakhir ini menunjukkan bahawa kenaikan harga barang termasuk petrol, rumah, kediaman dan lain-lain semacam tidak ada penghujungnya. Yang tinggal hanyalah tindakan kita mencari jalan keluar untuk memberi keselesaan kepada generasi baru kita, anak-anak kita, termasuk menggalakkan mereka supaya berani mencubur diri dalam bidang-bidang perniagaan dan bukan hanya mengharapkan kerja makan gaji semata-mata. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat At-Tabrani, "Idza kana fi akhir zaman la budda lin-nas fiha min ad-darahim wad-dananir yuqimur rijal biha dinah wa dunyah." Hadis yang bermaksud, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada akhir zaman kelak manusia harus menyediakan dirham dan dinar
yakni wang, untuk menegakkan urusan agama dan dunianya. Inilah hadis yang kurang diambil pengajaran oleh umat Islam, kerana pada dasarnya negara-negara umat Islam adalah kaya raya dengan hasil mahsul bumi, namun berlaku bermacam-macam krisis dan perpecahan, pembunuhan sesama sendiri. Kawasan Timur Tengah yang sepatutnya boleh diharapkan untuk menjadi orang yang menangani permasalahan umat jauh dari mimpi-mimpi selain hanya perpecahan, mereka diancam Israel yang seolah-olah kuat sangat. Bahkan hanya semata-mata seolah-olah umat Islam menunggu Imam Mahdi dan Nabi Isa sahaja yang akan menolong mereka. Bilakah akan wujudnya pribadi seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang baru, yang akan memberi tamparan kepada musuh-musuh Islam dengan membebaskan semula Palestin daripada cengkaman Yahudi laknatullah. Semoga kehadiran hari Aidil Adha akan datang menginsafkan umat Islam bahawa perlu ada di kalangan umat Islam yang kaya raya sebagai dermawan yang sanggup membelanjakan harta mereka fi sabilillah, bukan sekadar menderma lembu dan daging korban, tetapi mereka menyediakan perbelanjaan bagi mendidik generasi umat Islam yang dapat melahirkan pemimpin umat yang cemerlang dengan membawa kemakmuran kepada kehidupan umat Islam di peringkat negara dan antarabangsa. Kaum muslimin yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim, yang bermaksud sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah, yakni ujian bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Marilah kita merenung contoh dermawan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdul Rahman bin Auf, dengan membawa muatan dagangan dari negeri Syam pulang ke Madinah Al-Munawwarah sebanyak 700 kenderaan dengan berbagai barangan keperluan, lalu dibahagikan kepada semua penduduk Madinah dan kawasan sekitarnya. Maka dengan kekayaan Abdul Rahman bin Auf itulah adalah diharapkan semoga ada lagi pada masa kini Abdul Rahman bin Auf yang kedua, ketiga dan seterusnya, untuk membantu umat Islam dalam negara kita khasnya dan dalam negara-negara umat Islam yang lain yang masih berada di tahap kemiskinan dan sangat memerlukan bantuan dan pertolongan saudaranya. Kaum muslimin yang berbahagia, semoga ruh ibadat korban akan terus memberi kita kesedaran tinggi akan pentingnya umat Islam membuat perancangan yang benar. Semoga mereka bukan sahaja menyumbang daging korban, tetapi berkorban ke arah yang lebih jauh untuk melihat masa depan umat Islam kembali maju jaya dalam berbagai bidang kehidupan. Kehidupan yang lebih berfokus bukan lagi membuang masa dan umur dengan perkara-perkara yang lara dan lalai. Korbankanlah masa lalai anda dengan mengisi masa kepada taat kepada Allah, ibadat yang sepatutnya, menuntut ilmu dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzal ladzi yuqridu Allaha qardan hasana fayudha'ifhu lahu ad'afan katsira. Surah Al-Baqarah ayat 245 yang bermaksud, siapakah yang mahu memberikan pinjaman yang baik, yakni menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan menggandakan pembayaran kepadanya dengan gandaan yang amat besar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza laqaital hajja fasallim alaihi wasafihu wa murhu an yastaghfira laka qabla an yadkhula baitah fa innahu maghfurun lah. Rawahu Ahmad. Hadis yang bermaksud, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu bertemu dengan seorang haji yang baru pulang dari tanah suci Makkah, maka hendaklah engkau memberi salam kepadanya dan bersalamlah dengannya, dan hendaklah engkau suruh dia agar memohon ampun untukmu sebelum dia memasuki rumahnya, kerana doanya untuk keampunan diterima Allah Subhanahu wa taala, kerana dia sendiri telah diampunkan dosanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah
إنه هو السميع العليم. فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم الله تبارك وتعالى على رسول الله العظيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا إخواني المسلمين اتقوا الله سبحانه وتعالى حيثما كنتم واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, berbahagialah rakan-rakan kita, beruntunglah rakan-rakan kita yang menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di mana mereka sedang berwukuf di Arafah, pada hari Jumaat yang dikatakan sebagai Haji Al-Akbar, yang digandakan pahala sebanyak 70 kali ganda pahala haji. Mudah-mudahan Allah menerima amalan haji mereka, dan juga mudah-mudahan Allah menerima ibadat puasa kita di sini dan ibadat korban kita di sini, insya-Allah. Sekali lagi saya berseru diri saya dan tuan-tuan para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan lagi iman dan taqwa kita kepada Allah, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala walau di mana kita berada, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha melihat segala perbuatan dan amalan kita, sama ada zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين السلطان الحاج عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم السلطان برليشة ولي أحد سمو الأمير تنكو الحاج عبد الملك ابن المرحوم السلطان برليشة. اللهم امنحهما الرشاد ووفقهما للسداد وأصلح بهما العباد والبلاد واجعل التقوى لهما خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.